diberikan juga solusi daripada burnout tu, iaitu first kita kena pasti yang kita memang tengah burnout. Lepas tu minta bantuan ataupun cari bantuan. Lepas tu kita kena sediakan satu ruang untuk kita me time ataupun self care. Okay. Kemudian kena ada macam dekat sini diajar cara teknik relaksasi. Mungkin sekejap lagi kot Aina akan share kan. Lepas tu kita kena tetapkan had untuk diri kita. Macam kalau benda tu terlampau membebankan untuk kita, belajar untuk say no pada kerja tu. Jangan je simply ambil kerja tanpa tahu had limit kita sendiri. Lepas tu kita kena ubah perspektif. Mungkin sesuatu perkara yang negatif yang berlaku, kita cuba ambil hikmah daripada sisi yang baik. Cara fikiran kita lah ubah macam tu. Lepas tu solusi lain yang diberi ialah kita kena belajar handle stress, belajar untuk prioritikan benda yang sepatutnya, dahulukan apa yang kita patut, ketepikan apa yang kita boleh keduakan, ketigakan, macam tu. You cannot do a lot of things at one time. Buat satu-satu. Sebab kadang-kadang benda tu yang akan buatkan kita overwhelmed. Kemudian at the end of the day kita akan jadi burnout. Lepas tu kita kena ada sifat realistik, kena ada standard, macam keep our expectation right. So kita kena ada support system yang baik. Kita kena fleksibel dan kreatif dalam mengubah cara kita untuk menggapai sesuatu goal. Kalau plan A tak okey, plan B. Kalau plan B tak okey, plan C. Macam tu. Don't push yourself too hard, and then try to enjoy, and jangan pendam perasaan. Ada dua cara, iaitu self-care dengan self-love. Self-care tu daripada fizikal, bahagian fizikal lah, supaya kita tak lemah, lepas tu mudah dapat sakit. Okay, so self-care ni caranya macam mana? Caranya adalah ada 6. First adalah dengan tidur yang cukup, rehat, diet yang seimbang, riadah, elakkan bahan yang illegal, alkohol, dadah, kafein. Dekat sini disertakan juga macam kajian yang telah dibuat lah. Ada satu kajian mengatakan dadah ni memang ada bukti saintifik yang menunjukkan meningkatkan risiko psikosis. Kalau alkohol meningkatkan risiko murung. Kemudian kafein ni boleh membuatkan adrenalin kita tinggi. Bila adrenalin kita tinggi berlebihan, dia akan menyebabkan satu reaksi simpatetik yang menyebabkan kita boleh jadi anxiety dan panik. Kita pun kena dapatkan rawatan dan pandai menilai diri. Maksudnya macam mungkin kita boleh tulis apa yang kita rasa. Kita boleh macam check ourselves time to time. Apa yang kita rasa hari ni, apa yang kita dah buat. So self-love ni dia lebih pada macam kita set our fikiran. Kita perhatikan and kawal cara fikiran kita. Cara dia untuk self-love, first we have to set our expectation right. Jangan terlampau tinggi, jangan terlampau rendah. Sebab nanti, contohnya especially kalau tinggi, terlampau tinggi, nanti kita sendiri akan macam it will eat us up once kita dihampakan. Macam orang tak ada buat apa-apa kat kita pun, tapi kita sedih sebabnya bukan sebab orang hampakan kita, tapi sebab expectation kita sendiri yang terlampau tinggi kepada yang hanya bergelar seorang manusia. Yang kedua, we have to accept yang kita perlukan rehat. Ada masa kita perlu rehat dan ada masa kita kena kerja. And rehat tu, Ain baru macam hari tu Ain baru Ain ada dengar lah bukan Ain baca satu quote ni, yang rehat ni sebenarnya bukan self reward. Rehat ni adalah sebenarnya something yang memang a must for us to have. So macam it's not a self reward lah. It's not something that we have to work hard to have. It's just like something that we really need to have in between works. And then ketika kita tak boleh terlalu membebankan diri. Learn to say no to certain things yang membebankan kita. Kalau kita rasa macam too much, learn untuk menolak. I think that's quite macam susah juga lah untuk certain people. It's hard to say no. I know that it's a struggle for some people, but then for our own good, kita kena belajar juga untuk paksa say no to certain things. Kalau kita rasa memang benda tu dah melebihi had kita, dah sampai macam satu tahap yang we feel like literally we are going to burst out macam tu. And then next one, number 4 adalah belajar untuk memaafkan diri sendiri. Sometimes bila kita nampak seseorang tu buat satu kesalahan, kita hukum dia. Lepas tu satu ketika kemudian bila kita pula yang buat kesalahan yang sama macam orang tu pernah buat, kita jadi macam kita boleh maafkan diri kita sebab kita pernah menghukum orang tu. In order for us to move forward, kita kena belajar setiap kali kita buat kesalahan, kita kena belajar untuk maafkan diri dan menerima, dan juga paling penting belajar daripada kesalahan tu. Macam mana yang pernah dengar quote ni, melakukan silap itu biasa, yang luar biasa itu adalah belajar daripada kesilapan. Kemudian yang kelima, berkata positif, lihat dari sisi positif dalam sesuatu keadaan, especially of course keadaan yang negatif. And then yang keenam, kita kena lepaskan benda yang tidak perlu. Kita kena bezakan benda yang perlu dan benda yang tak perlu. So macam tak perlu semua benda kita kena fikirkan, tak perlu semua benda kena ada dalam otak kepala kita ni, kepala otak kita, otak kepala kita. And then yang ketujuh, cara untuk self love adalah self reward. Ada juga diberi cara untuk kita kawal emosi kita. Ada satu formula STOP, S-T-O-P. So S tu for stop, maksudnya contoh you dalam keadaan situasi masalah, you tengah marah, tengah emosi dengan someone, so you stop, cakap dengan orang tu, I cannot talk to you right now, kita tak boleh komunikasi sekarang, I'm so sorry, I need my own time, I need untuk bertenang. Sebab I rasa kalau I cakap dengan you, I think I will be like very emotional and I will say something yang I very regret. So give me just a little bit time untuk tenangkan diri I, and then we'll talk. I'll come back to you, I'll talk to you again
just give me time untuk tenang and berfikir secara rasional dan boleh berbincang dengan cara yang tenang. Ketiga, observe. O for observe. Tu maksudnya kita kena muhasabah balik macam apa yang berlaku sebenarnya, apa yang aku cakapkan tadi, apa yang orang tu sebut, and then apa pilihan yang aku ada. Lepas tu P tu adalah proceed mindfully. Maksudnya mindfully ni adalah kita kena kembali kepada situasi tersebut dengan keadaan yang lebih tenang. Untuk kita tenang, dia orang bagi macam 10 macam formula lah. Yang formula tu ada 10 B. Okey, apa 10 B tu? 1, bersyukur. 2, bernafas, beriadah, berbicara kepada diri, self talk lah, and then beribadah, berurut, berkongsi perasaan, bersenam, berfikiran positif dan juga berhibur. Itu adalah 10 B yang mana disarankan oleh KKM untuk kita kawal stres. Ada diberikan teknik pernafasan untuk kurangkan stres. Diberi 4 teknik. Yang teknik pertama adalah kaedah kiraan. Itu 4 saat tarik nafas, 4 saat tahan dan 4 saat hembus. Macam yang kedua, teknik segitiga. Macam mana kita bayangkan segitiga, gunakan setiap sisi segitiga tu sebagai penanda bagi 3 proses, iaitu tarik, tahan dan hembus. Contoh. Dan trust me, I guna satu je teknik sebab I rasa benda tu dah berguna dah untuk I and macam easy for me to remember lah, iaitu teknik kaedah kiraan yang 4 saat tadi tu memang berjaya, and for me it works. Tidaklah kata macam terus hilangkan apa yang kita rasa waktu tu yang tak stabil tu, tapi dia membantu kita untuk menjadi sedikit tenang, macam tu, lebih tenang lah daripada keadaan asal macam tu. Membantu, korang boleh try lah 4 ni boleh. Dia punya point adalah kita kena kawal pernafasan masa kita tengah stress. And then diberi juga satu lagi teknik, iaitu teknik untuk kita kawal stress guna ABCDE. Kalau tadi guna teknik pernafasan, ni teknik ABCDE. Apa dia itu? A adalah aware and acknowledge yang you tengah dalam keadaan stress. B, breath, basically pernafasan lah tadi. C, count. Basically C ni kita macam membantu diri kita untuk distract lah daripada terus emosi, terus membuat keputusan dalam keadaan emosi. So basically macam kira, contohlah kira 20 sehingga 1 ataupun 1 hingga 10. Waktu macam benda tu boleh membantu kita untuk mengalihkan perhatian kita waktu kita tengah beremosi. Untuk D, distance, distract and dispute. Basically distance tu jauhkan diri lah daripada punca masalah. Macam mana teknik dia? Teknik stop tadi, STOP. Lepas tu distract, kita alihkan perhatian dengan apa-apa saja yang kita nak, aktiviti yang lebih yang tidak berkait dengan aktiviti yang menyebabkan kita ada masalah tadi tu. And then dispute ni adalah basically bila kita tertekan, pemikiran kita akan all of them akan jadi negatif. So kita jangan terima bulat-bulat. Semuanya waktu tu berunsur negatif dan itu bukan fakta. Itu hanyalah apa yang difikirkan oleh otak kita sewaktu kita beremosi. Jadi instead of terima, kita kena try untuk lawan balik pemikiran tu ataupun try untuk fikir daripada sisi yang baik. Dan E adalah express. Jangan pendam. Luahkan, try cari orang yang you percaya dan orang yang you rapat. Mungkin tak semesti orang yang rapat lah. Kadang-kadang orang yang percaya boleh jadi orang yang kita tak rapat. So just luahkan somehow. Rasa berat yang ada kat dada tu hilang. Bukan hilang lah, tapi you dapat rasa macam berat bebanan tu terangkat. Macam you rasa lebih lega dan lebih better sebenarnya. And then ada satu lagi teknik yang diperkenalkan, iaitu teknik grounding. Teknik grounding ni apa? Basically dia macam sama lebih kurang tadi distract. Basically macam nak dikatakan, kita manusia ni, fikiran kita ada fungsi dua, otak kita ada 2 fungsi, iaitu untuk think, berfikir, dan juga untuk sensing, untuk sense. Maksudnya sensing ni adalah berfungsi untuk menerima rangsangan, apa yang kita pegang, apa yang kita pegang, kita dengar, kita lihat, macam itulah, itu sensing. Thinking, berfikir lah kan. So ada 2 fungsi otak kita. Jadi bila kita dalam keadaan tertekan, jika kita punya mood otak tu dalam keadaan berfikir, so benda tu akan alihkan kita kepada overthinking, menyebabkan kita mencetuskan masalah yang tidak sepatutnya ada pun macam tu. So salah satu cara untuk kurangkan fokus otak kita untuk bahagian thinking tu adalah untuk sibukkan otak kita dengan sensing operation. Itulah namakan grounding technique. Ini teknik grounding ni kita boleh guna formula 5, 4, 3, 2, 1. 5, cari 5 benda di sekeliling you, lihat 5 benda dan senaraikan 5 benda yang you lihat. Lepas tu yang 4, rasanya korang pernah dengar benda ni, so I pun pernah dengar. 4, sentuh 4 benda di sekeliling you waktu itu. 3, dengar 3 bunyi dan senaraikan. 2, hidu 2 benda dan cuba senaraikan apakah itu. Dan yang 1 ni, rasa 1 benda dan senaraikan apa itu. So macam you focus, you distract yourself from thinking mode into sensing mode. Mindfulness ni adalah basically apa yang maksudnya adalah kita fokus pada masa sekarang dan bukan masa depan, bukan masa lepas. Fokus pada the moment. That is what is meant by teknik mindfulness. Dan kalau disertakan juga, setiap masalah ataupun situasi yang kita berada mesti akan ada 4 pilihan. Selalunya lah balik-balik akan pada 4 pilihan ni, iaitu yang pertama pilihan kita adalah untuk selesaikan masalah tu. Yang kedua, pilihan kita adalah untuk kita uruskan emosi kita. Contohnya kalau yang pertama kita tak boleh, kita rasa macam kita tak boleh selesaikan masalah tu, so kita boleh uruskan emosi kita, tak terlampau marah, tak terlampau sedih, macam tu. Yang ketiga, pilihan kita adalah untuk kita menerima dengan reda. Dan yang keempat, lari. Ada juga I belajar macam bahagian difokuskan juga cara macam mana nak kawal overthink tu.
basically sebelum kita pergi ke cara nak kawal overthink tu, overthinking ni diberi analogi berbezaan dengan kita jatuh dalam pasir jelus. Semakin kita lawan, semakin kita akan tenggelam. So that's why kita kena solve kita punya overthinking supaya tidak terus ditenggelami. So yang pertama, kita kena pasti bila benda ni berlaku, apa trigger dia. Yang kedua, jangan terus terima apa yang kita fikir, cabar fikiran. Sama macam teknik tadi, kita try fokus satu persatu masalah, solusi tersebut. Kita tak boleh macam one time kita fikir 3 serentak masalah. Try untuk solve satu-satu, somehow it works better. And then yang keempat, fokus benda yang kita boleh kawal. Benda yang kita boleh kawal, dan tak tahu juga benda yang kita tidak boleh kawal. Dari situ somehow you boleh control what you should feel, and sama benda tu boleh help you untuk create your own expectation better lah sebenarnya. And then yang kelima, sediakan ruang khas untuk berfikir, like literally your own time untuk muhasabah. And then yang keenam, mindfulness, which is tadi fokus kepada masa sekarang. Jangan fokus pada masa depan, jangan terlampau fokus pada masa yang ke belakang sangat. Fokus pada masa sekarang, because that is what all you have at the moment. And then yang terakhir, kita boleh tulis atau lukis. Waktu overthinking ni, you pernah dengar tak orang kata when you overthink, write. When you underthink, read. So macam bila terlampau overwhelming sangat, it's nice to have like a journal maybe, ataupun mungkin kalau you tak selesa untuk menulis, you boleh melukis, ataupun mungkin you boleh bercerita kalau you tak selesa lukis dengan tulis tadi. Macam tu lah, basically macam you kena express lah untuk mengurangkan beban fikiran you. Kan Aim juga belajar daripada buku ni yang dikatakan spiritual tu sebenarnya tak terhad hanya kepada bentuk ibadah saja. Sebab kita selalu macam Aim pun sebenarnya fikir kalau kita cakap spiritual tu macam just simply beribadah, bentuk konsep ibadah saja, macam berdoa, semayang saja. Tapi tak, dalam buku ni doktor ni katakan setiap tip yang diberi tu bagi dia itu adalah spiritual, asalkan beri itu adalah seiring dan selari dengan kehendak agama, itu dikira sebagai bersifat spiritual juga. And banyak lagi, okay, ada 14 bab dalam buku ni yang korang boleh baca sendiri. I really recommend to you guys. 14 sebab, okay, you dah tahu teknik tadi kan, it's nice for you to try it out. Tapi macam bila kalau kita dalam keadaan yang masih tak stabil, tak ada, kita nak fikir okay teknik ni, kita kan dalam keadaan yang tidak rasional. Tapi it's nice kalau you dapat macam teringat, oh aku ada baca benda ni, lepas tu dia kata kena buat macam ni. So kalau you faham, you boleh je apply kan. Tak semestinya you kena hafal, you kena faham, and then you buat, nanti you akan nampak lah impact dia. So that's it for today's video. Thank you for watching this video. I'll see you guys on my next video. Bye bye.